Hai, Assalamualaikum semua, Fika here. So, kali ni adalah video yang kedua yang Fika akan nak share pasal kat korang semua student di luar sana. So, tips yang pasal kali ni adalah tips yang deep sikit, which is kita akan masuk kepada kat gambar sikit. Dan Fika rasa this is tip yang meaningful lah untuk sebagai seorang student. Okay, tips dia adalah how to keep tenang dalam menuntut ilmu. Okay, Pia tanyalah, ramai tak orang kat luar sana yang macam bila belajar je dia rasa serabut, ataupun bila belajar je rasa macam useless lah Jai? Ada orang rasa tu. Sebab okay, firstly, as student yang dah final year ni, akan adalah rasa macam tu. Sebab tak semua orang akan setiap masa motivate diri dia every time. Betul tak? So Pika pun berada di tempat tu dan Pika dah pernah rasa. So tapi bila that part dah sampai ke tempat tu, apa yang kita perlu buat untuk motivate diri kita balik selain daripada dengar all the motivation stories, ataupun macam mana sebenarnya yang kita nak tenang bila kita menuntut ilmu ni sebenarnya. So Pika bagi tips pada korang. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. So, tips yang pertama apa dia adalah nawaitu lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Niatkan kerana Allah Ta'ala. Pika pernah perasan lah banyak kali bila Pika semangat nak belajar. Ni waktu first year, semangat gila nak belajar. Okay, aku nak belajar. Lepas tu bila kita niat tu, pagi-pagi kita cubalah niat untuk Allah Ta'ala. So memang at that time Pika punya result tu memang kau-kau je. Lepas tu macam, tapi bila Pika dah jauh sikit daripada Tuhan kan, yalah kita kan as kita manusia, bukannya kita malaikat. So kita kan ada masa lah kita nak menyendiri dengan kita terlebihan dengan kawan-kawan kita. So waktu tu Pika perasan result Pika makin tak berapa okey. So Pika pun reflect lah, kenapa macam ni lah, kenapa tak okey. So rupanya maybe sebab nawaitu kita dah berubah. So bila Pika perasan adalah bila kita niatkan kerana Allah Ta'ala, insyaAllah Allah pemudahkan segala urusan tu. Dan sebenarnya cahaya ilmu itu datang kepada hati yang bersih. So kalau ada hati yang hitam, macam mana ilmu tu nak masuk? Betul tak? Kita dah selalu dengar kan daripada ustaz-ustazah semua waktu kita zaman sekolah, maupun bila dah masuk universiti ni, kita apply kan apa kita belajar zaman sekolah dah dulu. So apa yang kita perlu buat adalah kena nawaitu kita kena lillahi ta'ala. Dan sebenarnya bila buat macam tu, dia memang walaupun result awak tak berapa nak okey pun, awak tenang. Kenapa? Sebab kita tahu kita punya kemampuan waktu tu. Dan the best adalah kita tahu semua tu tak ada Allah. Kita boleh terima. Walaupun ada orang memang target lah dapat 4 flat every sem, tapi cuba tengok kehidupan dia. Kita walaupun kita tak dapat 4 flat every sem, tapi kita nampak kehidupan kita tenang, bahagia. Which is itu yang kita nak sebenarnya. Sama lah macam kehidupan kita bila kita berkejaya, bila kita ada family, kita nak tenang dengan family kita. So that's why lah sebenarnya ramai je orang yang serabut kat luar sana. Jangan tanyalah, memang kalau anda tengok banyak je podcast ke ataupun banyak je ceramah-ceramah agama bercerita tentang tenangnya hati ni. So Pika cerita lah, Pika adalah orang yang bukanlah Pika nak kata Pika ni keep tenang every time, tapi Pika perasan bila Pika tenang, Pika boleh fikir apa yang Pika nak buat untuk step-step yang seterusnya. So benda tu sangat penting lah untuk keep tenang tu sebenarnya. Tapi orang still mencari macam mana tenang sebenarnya Pika. So itulah tips pertama adalah nawaitu lillahi ta'ala. So yang kedua adalah kena jaga hubungan dengan Allah. So jaga hubungan dengan Allah ni macam mana sebenarnya? Firstly, tengok solat anda lah. Kalau solat tu dah cukup 5 waktu, awal waktukan dia. Sebab solat ni adalah benda yang memang penting. Okay, Pika nak bagi korang analogi lah.
Ni Pika nak cerita pasal kehidupan kita sebagai seorang manusia. Perasaan kita bila ni Pika pernah tanya perasaan ibu lah, perasaan seorang ibu. Sebab kita kena tahu yang Allah punya kasih sayang tu adalah lebih hebat dan lebih kasih daripada seorang ibu. Itu the fact dia lah. Itu the fact dia. Dan Pika pernah tanya soalan tu dekat mak Pika. Pika pernah tanya soalan mak macam ni lah. Mak, apa perasaan mak bila anak mak ni tak pernah marah kat mak, ataupun salahkan mak, ataupun tak buat apa yang mak suruh? Lepas tu mak Pika cakap macam ni. Mak Pika cakap sedih lah, kecewa, sedih dan marah lah. Kenapa anak tak buat itu, tak dengar apa yang kita nak kan, apa yang kita nak suruh, sebab kita nak suruh pada kebaikan. Pika Alhamdulillah lah, family Pika dia more pada kebaikan compared to dia tegur pun pada yang baik-baik semualah. So bila fikir macam tu, bila Pika perasan kalau kita sebagai manusia, mak kita pun boleh marah kita macam tu, dia kecewa, apatah lagi Allah, sedih kan. So macam kita bayangkan kita, Allah suruh kita solat dan beberapa benda-benda yang Allah larang kita buat, dan Allah suruh kita buat benda macam solat, zakat, semua tu, yang 5 rukun Islam tu kan, Allah suruh kita buat pesadah solat. Bila kita buat solat, kalau kita tinggalkan solat tu, mana kita tak buat apa yang Allah suruh. So lepas tu bila dah jadi macam tu, malah kita fikir, kenapalah aku belajar tak masuk, ya Allah, kenapalah hidup aku tak tenang, kenapalah serabut semua benda, kenapalah macam kenapalah aku tak suka, kenapalah mak ayah aku tak cik marah aku, kenapalah duit selalu tak cukup. So sebenarnya itulah key dia, solat tu sendiri. Solat tu kita buat tak solat kerana Allah, kita buat tak apa yang Allah suruh sebenarnya, ataupun kita sebenarnya tinggalkan, ataupun macam tu lah. So kita adalah solat. Okay, fine lah, ada orang cakap, Pika cakap lah solat. Ada orang tak solat tu, dia boleh je bahagia. Ya ke dia bahagia? Saya tanya dia bahagia tak kalau tak solat? Sebab for me as myself lah, I share my own experience. Bila Pika tak solat, Pika rasa macam useless. Still useless. For me myself. Bila tak solat macam useless gila. Macam apa aku buat sebenarnya kat dunia ni kan? Macam apa yang aku ada lah, macam tak tenang lah kiranya kan. So kalau maksudnya itulah solat yang kena jaga. So the next, bila dah insyaAllah, cuba korang buat. Korang buat solat. Korang macam kalau orang solat tu, korang solat dulu 5 waktu sehari. Kalau tak sampai 5 waktu pun korang praktis solat. Daripada kalau tak pernah solat langsung, okay, practice lah. Okay, kali ni aku nak solat maghrib dulu, solat maghrib, zuhur, perlahan-perlahan sampai cukup 5. Cukupkan selama 40 hari. Lepas tu dan cuba lihat kehidupan korang tu, apa perasaan korang. Sebab Pika rasa is important lah. Solat tu mengubah hidup manusia. So dalam Quran pun Allah cakap kan, sesungguhnya solat itu adalah mencegah kamu daripada membuat perkara mungkar. So kalau solat tak jaga, macam mana anda nak elak daripada perkara-perkara yang buruk terjadi? Okay, perkara apa nak tambah tadi adalah yang ketiga yang penting untuk keep tenang dalam menuntut ilmu ni adalah dengan mendapat redha daripada mak dan ayah. Itu the best thing lah. Memang the best thing lah nak cakap. The best thing lah. Sebab dalam Quran pun ada dalam surah Al-Luqman, Allah bercakap tentang jangan bersekutukan Allah, dan yang kedua perlu mendengar kata-kata ibu bapa ataupun arahan ibu bapa selagi dia tidak menyuruh kita membuat pada keburukan ataupun kemaksiatan. So typically Allah cakap dalam Quran adalah redha mak ayah tu adalah benda yang sangat penting, dan redha Allah tu terletak pada redha mak ayah kita. So macam Pika, mak ayah Pika masih hidup, so Pika memang selalu minta maaf, selalu minta redha diorang. Walaupun dah kata dah bosan dah selalu kena minta maaf, selalu tak redha, Pika still minta continue. Sebab kita memang takkan lari daripada kesilapan dan lain dengan mak ayah kita. Sebab kita dengan manusia ni kena hablum minallah wa hablum minan nas.
which is jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Kalau kita boleh jaga hubungan kita dengan mak ayah kita, insya-Allah hubungan kita dengan luar sana pun insya-Allah akan okey. So kalau macam kita ada masalah dengan kawan kita pun, kita macam okey lah. Kalau ada masalah kita boleh bawa bincang dengan kawan-kawan. Tapi kawan ni akan one day dah akan tinggal kita. Tapi family takkan tinggal kita. Let's say lah kalau orang tu dah banyak kali gaduh dengan mak ayah dia, pasti memang akan ada something wrong dengan hidup dia lah sebenarnya. Kalau sebab mak ayah ni adalah kunci untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab mak ayah ni adalah Allah yang pilih kau, bukan kita yang pilih. Allah yang pilih kita dengan mak ayah kita tu. So kalau jenis yang mak ayah tu jenis yang tak berapa baik, maksudnya macam selalu kutuk anak ke, ataupun selalu cakap yang buruk-buruk kat anak, kita tegur dia melalui cara yang baik. Kita tegur secara halus, cakap lah, mak tak baik macam ni, mak kena berbaik sangka dengan anak mak. Mak selalu doa untuk anak mak yang baik-baik. Perlahan, sebab orang tua ni kan, orang tua Pika pernah duduk dengan nenek Pika kan, so Pika tahulah orang tua ni bila kita tegur dengan halus, dengan baik, dia boleh terima. Sebab dia orang lebih banyak makan asam garam daripada kita sebenarnya. So yang banyak rebel ni adalah orang jiwa muda, orang yang dah tua. Dia boleh, bila kita cakap tu, dia boleh ambil tau nasihat kita, dan dia boleh fikir apa yang dia, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab dia orang lagi banyak pengalaman hidup kiranya. So that's why lah bila macam jangan tengking dia orang. Dah jangan tengking dengan marah lah dekat mak ayah kita, sebab dia orang mak ayah kita kan. So itulah yang ketiga yang lupa Pika nak cakap, adalah reda daripada mak ayah. So ada juga student yang sebenarnya hadapi satu masalah lah, bila dekat universiti ni hadapi masalah yang apa yang dia nak belajar tu tak sama yang mak ayah dia nak. Ada juga student macam tu, sebab Pika ada kawan yang macam tu lah. So korang nak ambil pilihan macam mana? So jawapannya adalah ikut pilihan mak ayah tu. Sebab reda mak ayah tu, macam Pika ulang balik tadi, adalah reda mak ayah reda Allah terletak pada reda mak ayah kita. So kalau mak ayah kita jenis yang terbuka, Alhamdulillah, syukur kat Allah banyak-banyak. Tapi kalau at least kalau mak ayah kita kata tak boleh, mana kamu belajar benda ni, so ikut je. Kalau dia kata tak payah belajar lah, pergi kerja lah, so ikut kerja lah. So benda tu yang membuatkan Pika perasan lah kenapa perjalanan hidup Pika waktu tu susah, kenapa tak skor apa semua, dan perjalanan hidup Pika sekarang okey dan tenang. Itulah benda dia. So Pika harap kali ni dapatlah input daripada apa yang memberikan bantuan lah untuk korang-korang yang hadapi masalah seperti serabut jiwa dan masalah-masalah lain. So tu 3 benda. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.